Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel Situkan Cerita. Nama aku Ajab. So pada korang yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan jutaan terima kasih pada korang kerana korang dah subscribe channel ni. Dan pada korang yang belum lagi subscribe channel aku ataupun baru je jumpa channel ni, aku harap korang boleh tekan butang like, share, subscribe dan tekan sekali butang lonceng tu supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang nanti. Okey, malam ni guys, aku nak sampaikan sebuah kisah yang aku adaptasi daripada sebuah blog kisah seram, tak lain tak bukanlah Arkib Angka Negara. Dan cerita ni telah ditulis oleh seorang pengkarya, seorang penulis yang bernama Neil, dengan tajuk ceritanya Hilang. So nak tahu apa cerita dia? Tunggu sampai video aku habis, aku akan ceritakan insyaAllah. Dan apa lagi? Let's check it out. #SeramTime. So guys, basically cerita dia macam ini. Dia mengisahkan sebuah keluarga. Suaminya bernama Halim, isterinya bernama Nur Aida atau Aida, dan mereka mempunyai seorang anak lelaki bernama Haziq berumur 3 tahun. Dan anak dia yang kecil ni pengidap penyakit asma. Okey. So satu hari, Aida dengan Halim ni waktu pagi lah, selepas waktu subuh, ialah sibuk lah nak pergi kerja kan, bersihkan rumah, menyiapkan anak. Tengah sibuk-sibuk, si yang suaminya Halim ni tengah mencuci-cuci pinggan mangkuk, bersihkan dapur apa semua. Aida pula kemas ruang tamu, kemas beg anak, botol susu anak ataupun kocoh lah. Dia ambil botol susu benda semua kan, ambil inhaler kan. Macam aku cakap tadi, anak dia ada penyakit asma. Ambil inhaler, masukkan dalam beg anak dia sebelum dihantar ke pengasuh. Lepas tu Aida ni pun sibuk lah kejutkan anak dia, tukarkan baju kan. Anak dia tengah mamai-mamai tu kan, tukarkan baju apa semua. Nak dirikan cerita, tiba-tiba telefon rumah diorang berdering. Okay, cerita ni base dia tahun 2017 tau. So tahun 2017 memang kita semua dah ada handphone, dah ada smartphone apa semua kan. So jarang diorang gunakan telefon rumah, dan jarang juga orang telefon rumah dia. Dia ada telefon rumah tu pun sebab dia pasang yalah internet kat base ni. Apa lagi yang ada telefon kan, Unify lah. Dia pasang Unify untuk dapatkan internet dia, tapi package dengan telefon sekali. Memang jarang orang telefon, lebih-lebih lagi waktu lepas subuh. Siapa nak telefon waktu lepas subuh? Yang melainkan bos diorang ke apa kan. Jadi si Aida ni dengan pegang si Haziq tu, pelik lah pandang suami dia tengah cuci pinggan. Tak apa, kejap saya angkat, saya cuci pinggan je. Tak apa, awak settlekan kerja awak. Ya, saya yang angkat telefon abang . So si Aida ni pun menuju ke tempat telefon. Dia angkatlah gang-gang telefon. Okay, bayangkan ni telefon rumah. Hello. So beberapa kali Aida hello, tak ada orang jawab. Cuma dengar bunyi macam macam tu je. Hello. Orang tengah sibuk pagi-pagi ni, telefon tak nak cakap pula. Hello. Hello, siapa ni? Hello. Ini Nur Aida ke yang bercakap? Ya, Nur Aida dekat sini. Siapa ni? Ini Mira. Mira mana? Laki dia masa tu tengah dah habis lah cuci pinggan semua, tengah lap-lap, tengah keringkan tangan dia. Tak tahu Mira mana ni? Ini Nur Aida kan? Iya, ini Nur Aida. Mira mana ni? Nak apa? So
suara tu suara macam budak kecil umur 5-6 tahun macam itulah telefon. Mama, ini Mira. Mira anak mama. Ya Allah. Mira. Mira? Mira? Lepas tu telefon tu macam ada seseorang yang mengambil lah daripada tangan si Mira ni. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Selamat pagi Puan Nuraida. Selamat pagi. Ya, siapa ni? Saya Inspektor Asif. Oh, ya tuan. Kenapa tu you? Ni saya ada jumpa seorang budak umur lingkungan 10 ke 15 tahun. Dia kata puan ni ibu dia. Betul ke? Tapi anak kami pernah laporkan dulu. Memang 10 tahun dulu dia kami memang kehilangan anak 10 tahun dulu. Tapi tak tahulah, budak ni mengaku yang puan ni ibu dia. Jadi puan boleh ke datang ke ibu pejabat daerah tu? Boleh. Nanti kami datang sana. Yalah, kita pun tak tahu, tak pasti lagi kan anak ni betul ke budak ni mengaku puan ni, betul ke dia anak puan ke. Puan datang sini lah, beri keterangan. Nanti kita tengok macam mana. Baik tuan. Tu dia letakkan telefon. So si Aida ni berpandangan dengan suami dia. Teringatlah kisah 10 tahun yang dulu. Okey, Aida dengan Halim ni ada sejarah hitam. Mereka berkahwin sewaktu tu umur mereka 19 tahun. Dia orang bercinta dari zaman sekolah lah. Cinta monyet. Dan bila dia orang bercinta, berkawan, dan akhirnya mereka terlanjur. Bila dah terlanjur, Halim. Angkat. Hello, you. Aida berapa? Aida lama tak datang period ni you. Dah sebulan dah ni tak datang period, I takut. Tu hormon je kot. Tak. Aida check dalam pregnancy test. I mengandung you. Mengandung. Allahu Akbar. Macam mana nak buat ni? Macam mana ni you? I takut. Tak apa. Kita jumpa kat tempat biasa. Nanti kita bincang. Okay. So diorang pun berjumpa lah dekat tempat biasa diorang lepak tu. Diorang bincang. Lalu Halim pun mengambil keputusan di mana dia bertanggungjawab lah. Nak bertanggungjawab di mana dia nak menikahi si Aida ni disebabkan atas keterlanjuran diorang tu. Dan kemudian si Aida dengan Halim ni pun berjumpa dengan keluarga masing-masing, menceritakan apa yang dah berlaku, dan kemudian mereka pun dinikahkan. Pernikahan diorang ni amat simple lah, kan? Pergi dekat Jabatan Agama, nikah kat sana apa semua. So nikah tu pun pakai baju kurung biasa je. Si Halim ni pun pakai kemeja biasa je kan. Salam, nikah apa semua dah. Lepas nikah tu, malangnya mereka dihalau oleh kedua-dua buah keluarga. Keluarga mereka buang diorang. Dan terputuslah hubungan antara mereka dengan keluarga. Dan bila dah jadi macam itu, diorang pun mengambil keputusan untuk membawa diri jauh ke bandar dan hiduplah mereka sebagai suami isteri. Tapi kehidupan mereka ialah budak baru ambil SPM lah masa tu kan. Baru ambil SPM, baru nak ambil keputusan bagus-bagus budak dua ni. Tapi itulah, tak boleh, dia tak sanggup belajar benda semua, nak minta kerja pun payah. Lagi-lagi si Aida tengah mengandung kan, siapa yang nak ambil kerja. Dan si Halim pula jurusan dia pun tak meyakinkan apa semua. Dan dia bekerja sebagai pengawal keselamatan lah, dengan gaji RM700 sebulan. Bayangkanlah duduk dekat bandar tahun 2017 waktu tu, RM700 sebulan, apa yang boleh dapat. Dan diorang pun menyewa di sebuah bilik. Dia cuma dapat sebuah bilik air. Lepas tu dapur apa semua kena kongsilah dengan penghuni-penghuni yang lain. Kehidupan diorang sangat susah lah. Sampai Amira
Amira, anak yang dikandungkan tu akhirnya diberi nama Amira. Amira lahir tak sihat lah, cukup bulan, tapi budak tu kecil berbanding dengan baby-baby yang lain. Mungkin disebabkan Aida dengan Halim ni sentiasa ikat perut kan, jadi budak tu tak dapat gizi yang sepatutnya lah. Dan lahirnya Mira ni, Halim dengan Aida ni ialah dapatlah berkat rezeki sikit kan. Mana Aida selepas tu dapat bekerja di sebuah restoran sebagai pembantu kedai, dan Halim pula sewaktu itulah bekerja sebagai cashier dekat 7-Eleven, dan dapat beli sebuah motor kapcai untuk mereka lah. Dan sebelum ni diorang bergerak menggunakan pengangkutan awam saja. So membesarlah Mira ni dengan ibu bapa dia yang tercinta ni lah. Dan satu hari Aida ni bawa Mira pergi tempat kerja dia. Pemajikan dia sebenarnya pun tak kisah kan, si Aida ni nak bawa anak dia si Mira ni datang tempat kerja dia, sebab owner restoran tu faham keadaan kehidupan Halim dengan Aida ni lah. Mira ni dia sukalah main-main dekat dalam kedai kan. Satu hari si Mira ni datang dekat mama dia lah. Mama. Ya, nak apa? Mira janganlah kacau mama. Mama kan tengah sibuk kerja ni. Mama boleh tak Mira nak 20 sen? Nak buat apa 20 sen? Nah, budak 5 tahun cakap kan, nak 20 sen je, nak beli coklat dekat kedai depan tu. Mira tengok anak dia, nah, ambil lah 20 sen, pergi beli. Lepas tu nanti datang sini balik tau, jangan pergi mana-mana. Okey mama. Okey. So si Mira ni dengan happy lah jalan terkidik pergilah kedai apek depan tu nak beli coklat kata dia. Dan menurut Aida itulah kali terakhir dia nampak Mira, dan kemudian Mira dilaporkan hilang tanpa kesan. Dan kedai apek ni diambil keterangan lah, sebab apek tu yang kali terakhir nampak si Mira ni kan. Habislah kedai dia semua kena geledah dengan polis kan, tapi tak dapat jumpa apa-apa bukti yang Mira ada disembunyikan atau apa-apa kat situ lah. So itulah kisah Mira 10 tahun yang dulu, sebelum si Aida dan Halim terima panggilan daripada seorang budak yang mengaku dia Amira kan? Dan kemudian ada polis suruh datang ke pejabat, ibu pejabat polis. So terkucur-kucur lah, suami isteri ni menyiapkan anak dia, orang dia semua nak pergi ke ibu pejabat daerah yang dinyatakan tu lah. So lepas pergi ke pejabat masing-masing kan, waktu ni diorang dah hidup dah selesa sikit lah. Yang si Aida dah kerja dengan jabatan kerajaan, si suami ni pula dah bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel yang agak besar apa benda semua. So dia orang agak dah selesa lah hidup, diorang dah ada kereta, rumah, dah ada rumah sendiri semua kan. So diorang pergilah jumpa bos masing-masing, minta kebenaran untuk nak uruskan lah perkara berkaitan dengan si Mira ni tadi. So diorang pun pergi ke ibu pejabat polis yang dinyatakan. So dalam kereta tu, si Halim ni bawa kereta dengan keadaan yang sugul, macam dia perasaan dia bercampur bau. Sama dia nak happy sebab anak dia yang hilang dulu dijumpa semula kan. Lepas tu si Aida ni tak habis-habis lah menangis. Terisak-isak dia menangis kan. Lepas tu anak dia dekat belakang tanyalah, Papa, ini kan jalan nak pergi rumah Mak Ani sana tu, kenapa kita tak pergi? Oh, hari ni Papa dengan Mama nak pergi jumpa seseorang. Oh, dekat mana? Kita nak pergi balai polis. Aziz duduk diam-diam Aziz, nanti jatuh. Sayang duduk diam-diam. Kenapa Mama nangis? Tak ada apa, mata Mama masuk abuk. Aziz duduklah diam-diam. Aziz nak susu? Nak? So si Aida ni hulur susu pada Aziz. Jadi Aziz pun baring, peluk dia punya teddy bear pula. Dia punya dinosaur warna ungu tu dengan sambil minum susu, dan dia pun tertidur dekat belakang. So sepanjang perjalanan tu lah dia tidur. Halim memandu sampai dekat balai polis, parking, terus
Dua-dua ni turun kereta, melulu terus pergi ke tempat laporan ke dalam balai polis lah. Sampai kat kaunter buat laporan tu, dia jumpa dengan salah seorang pegawai polis, anggota polis dekat situ lah. Assalamualaikum cik, selamat pagi. Oh ya, ya puan. Ya puan, ya cik. Apa yang saya boleh bantu? Tadi pagi, lebih kurang dalam pukul 7 pagi, saya terima panggilan daripada balai polis ni lah. Daripada Tuan Asif. Dia ada? Tuan Asif maaf puan, cik, saya baru kat sini kejap saya tanya dengan Sarjan Din. Sarjan Din kata, kejap tengah settlekan. Cik dengan puan boleh tunduk kejap ya. Sekejap lagi Sarjan Din saya akan entertain. Okey. Tu lebih kurang 5 minit macam tu, Sarjan Din pun datang. Ya cik, ya puan, apa yang saya boleh bantu? Oh, Sarjan Din. Ya, saya Sarjan Din. Macam gini. Halim pun bangun lah daripada tempat duduk dia. Macam gini Sarjan, tadi pagi rumah saya ada terima panggilan lah daripada seorang inspektor, nama dia Tuan Asif. Dia ada ke kat sini? Maaf cik, Tuan Asif tak ada dekat sini. Memang saya dah lama dekat balai ni, memang tak pernah ada inspektor ataupun anggota kita nama Asif. Lepas tu Halim pandang ke belakang, tengok Aida pun bangun lah tergesa-gesa. Ada nama Tuan Asif tu ada? Tak ada lah yang. Tak ada. Ya, memang tak ada nama Tuan Asif kat sini. Ada apa tu? Macam ini, Tuan Asif tu ada call kita. Dia minta kita datang ke balai ni sebab ada seorang budak claim yang kami ni ibu bapa dia. Sebab kami memang dulu ada buat laporan lah tentang anak kami yang hilang di balai ni juga. Ya, baru saya teringat tuan dengan puan dulu. Ya, betul. Tapi tak ada pula kita punya anggota nak buat laporan jumpa budak ke apa. Tak ada. Memang sampai sekarang kita masih siasat lagi, kita nak cari lagi budak tu. Tuan-tuan dan puan pun tahu kan. Itulah. Tapi memang tak ada puan, memang tak ada. Kami minta maaf sangat-sangat. Kalau ada memang dah diberitahu pada saya. Saya rasa ni mungkin ada orang yang nak mendengki tuan dan puan ni. Apa kita buat laporan dulu. Mungkin ni prank call. Ya Allah, sampainya hati orang-orang ni. Dan diorang pun duduk semula dekat kaunter. Sarjan Din tadi tu ambil laporan tentang panggilan tersebut lah. So selesai buat laporan apa benda semua. So sementara nak tunggu Sarjan Din tu buat pengesahan apa semua kan, si Aida dengan Halim ni duduklah dekat tempat menunggu. Duduk kat tempat menunggu. Si Halim ni pun bercakap lah, kalau Mira ada lagi mesti umur dia dah 15 tahun kan. Mesti dia cantik macam awak. Awak ni bukan-bukan je. Tiba-tiba Halim ni macam terkedu sekejap. Masya Allah, astagfirullahaladzim, yang anak kita Haziq. Terus, ya Allah, anak aku Haziq. So dua-dua ni bangun lah. Dua-dua bangun. So diorang pun berlari menuju ke kereta. So balai tu nak ke kereta agak jauh juga. Berlari. So sampai kat kereta tu, dia nampak Haziq dah tengah tercungap-cungap. Mata dah macam gitu kan. Ya Allah, Haziq bangun. Haziq, buka pintu nak. Haziq. Si Halim ni cuba buka, tapi pintu tu terkunci. Dari dalam. Abang, kunci kita kat dalam. Masya Allah. Si Ada nampak kunci tu macam terbuai-buai kat dalam tu. Macam ada orang yang tengah terketis kunci tu. Abang, cepat bang. Minta bantuan. So si Halim ni pun lari masuk ke dalam balai semula, minta bantuan daripada anggota-anggota polis yang ada kat situ. Cik tuan. Cik, kenapa ni cik? Tuan cik, tolong anak saya terperangkap dalam kereta cik. Tolong. Sekejap. So, polis ni pun panggilkan ni gini. Dia bagi arahan gini. So sementara tu si Aida, Haziq sayang, Haziq, buka pintu nak. Haziq, bangun Haziq. Dia tengah tepuk tingkap kereta tu kan. Tiba-tiba dia ternampak ada satu tubuh budak perempuan keluar daripada bawah seat. Merangkak naik ke atas seat belakang tempat Haziq baring tadi.
Ya Allah, Mira tu bayang dia macam nampak macam agak-agak bayang gitu lah, just bayang budak perempuan. Tapi mula-mula muka Mira, tapi lama-lama muka dia kembung, pucat, ada bulat-bulat sikit. Lepas tu macam nitis-nitis air sini. Lepas tu dia peluk. Sambil dia tengok Aida tu, dia peluk si Aziz. So Aida ni macam terkaku, tak boleh nak apa, dia gitu je. Lepas tu perlahan-lahan tangan bayangan budak perempuan tadi tu pergi ke muka Aziz. Dia tekuk mulut dengan hidung Aziz. Tiba Aida, Aziz bangun sayang. Ya, jangan, Mira tu adik awak. Itu adik Mira, Aziz. Mira, Aziz. Lepas tu tiba-tiba Aziz ni menggelupur. Lebih kurang dalam 30 second dekat seminit itu dia menggelupur. Tiba-tiba dia diam, kejung. Aziz, ya Allah, Aziz bangun sayang, bangun. Halim pun datang lah dengan anggota-anggota polis tadi. Ni cik kita saya. So sementara polis tu tengah nak buka pintu dia semua kan. Aziz, kenapa? Sabar kejap, kita selamatkan anak kita. So pintu pun dapat dibuka. Terus si Mira ni menerkam si Aziz ni lah, bawa keluar. Aziz. Lepas tu Alim bangun lah. Cik, tolong cik, telefon ambulans cik, tolong cik, anak saya cik, tolong telefon ambulans cik. Ini semua salah mama Aziz, ini semua salah mama. Mira, maafkan mama Mira. Lepas tu si Alim ni macam terdengar nama Mira. Dia terus pergilah menerpa pada si Aida ni lah. Yang sabar, tak apa. Kita tunggu ambulans sampai kejap lagi, InsyaAllah anak kita selamat. Ini semua salah saya. Apa yang awak cakap ni? Sabar, InsyaAllah anak kita selamat. Awak janganlah macam ni. Tak, ini semua salah saya. Apa yang jadi pada Mira, semua salah saya. Si Alim ni macam terkedu sekejap. Kenapa isteri cakap macam tu? Sebenarnya saya yang menyebabkan Mira hilang. So flashback 10 tahun yang lepas, waktu Mira hilang. So pada hari yang Mira nak pergi beli coklat tu, sebenarnya Mira balik semula ke kedai tu. Dan dia bermain-main di belakang restoran. Belakang restoran tu agak sunyi lah. Cuma kat situ adalah basikal budak kecil apa semua kan. So dia main. Masa tu Aida ni nak keluar buang sampah. So bila nak keluar buang sampah, dia ternampak si Mira ni tangan ni tengah dipegang oleh seseorang lelaki. So dia terdengar perbualan lelaki tu cakap dengan Mira, "Adik, nama siapa?" "Nama saya Mira." "Oh, adik ni cantik, ni comel lah. Nak ikut uncle tak? Kita pergi jalan-jalan makan aiskrim, nak tak? Nak ikut tak Uncle Asif?" Nak. Kejap Mira tanya dengan Mama Mira. Tu si Aida ni buat tak tahu je lah. So Mira ni berlari-lari ni, Mama, boleh tak nak ikut Uncle Asif pergi jalan-jalan makan aiskrim sekejap je, boleh tak?" Lepas tu sebenarnya budak ni, si Asif ni sebenarnya dah takut tau. Sebab yelah, dia ada niat tak baik terhadap Mira ni. Dia nampak mak Mira dekat situ, dia macam takut lah. Dan tiba-tiba Asif pelik tau bila Aida berjawab, pergilah sana. Sebab Aida waktu tu, ketika tu dia terdengar macam bisikan, bagi dia pergi. Macam tu. Pergilah sana. "Thank you mama." So dia Mira ni pegang tangan Aida, cium tangan Aida, lepas tu dia ikut lah lelaki tu macam pelik lah. Dan cium dek. So dia bawa Mira pergi mana tak tahu. So si Aida masuk dalam kedai bersama buat kerja. Dan lepas tu dia berlakon lah seolah-olah anak dia tu hilang, beritahu kat suami dia, buat laporan polis apa semua. Dan yang paling kesian Apek tu lah, polis duk geledah kedai dia kan, cari bukti. Sebab itu menurut si Aida ni, itulah tempat terakhir dia nampak Mira. Okey.
2 hari kemudian, lelaki tadi tu datang balik ke kedai tu, jumpa dengan Aida. Kau mak budak Mira itu kan? Kau nak apa? Mana anak aku? Ni aku nak bagi tahu kau ni, anak kau dah mati. Sampai mati kau kerjakan dia? Aku tak tahu, kau yang buat. Aku tak tahu. Kau nak buat apa dengan ni, kau buat lah. Betul ni? Aku tak nak beritahu dah. Okey. So lelaki tu pula, kenapa Aida buat macam tu? Sebab dia rasa tertekan. Waktu tu kehidupan dia sangat susah kan. Lepas tu dia, kerana Mira ni, dia pun tak nak Mira ni ada dekat dunia sebenarnya. Dia pun tak nak dia mengandungkan Mira ni sebenarnya. Dia rasa terbeban kerana dia terpaksa kerja siang dan malam kerana nak menyara si Mira ni. So dia buatlah macam tu. Ada peluang kan? Ada peluang nak buat macam tu, dia buatlah. Maafkan Aida bang, maafkan Aida. Ailin macam tak tahu nak cakap apa. Ailin tu duduk. Masa tu ambulans dah sampai. Ambulans sampai kan, polis semua dah turun kat situ kan. Ailin cuma dengan suara lemah, kau memang ibu yang kejam. Aku kejam. Aku kejam. Mira, maafkan mama. Maafkan mama Mira. So Alim ni cepat-cepat lah rampas Aziz ni daripada tangan si Aida ni, terus bagi ke anggota polis. So anggota polis bawa masuk dalam ambulans, bawa dia pergi ke hospital lah, kejarkan ke hospital. Dan Aida pula kat situ kejap ketawa, kejap nangis. Lepas tu dia hantuk-hantukkan kepala dia dekat kereta. Dan Halim terkedu melihat keadaan Aida begitu. Seraya dia terpandang dalam kereta, dia ternampak Mira sedang duduk dalam kereta dan melambai kepada Halim. Dan juga apa yang jadi kepada Asif menjadi misteri sehingga hari ini. So guys, itulah kisah yang bertajuk Hilang. Kisah yang aku adaptasi lah, yang aku olah semula daripada kisah penulis Neil. Penulis namanya Neil macam tu. Menarik kan kisah dia, lain daripada yang lain. So guys, dalam kisah ni aku boleh bagi 3 pengajaran. Aku dapat 3 pengajaran kat sini. Yang pertama, pada adik-adik kita ataupun ibu bapa yang ada anak perempuan, tak kira perempuan ke lelaki ke, so kena jaga pergaulan lah. Kena jaga pergaulan. Macam ibu dan anak, ibu dan bapa pula perlu ambil tahulah ke mana anak nak pergi, dengan siapa dia berkawan, benda semua kan. Bukan apa kita nak elakkan jadi perkara-perkara yang tak diingini lah. Yang bukan setakat terlanjur je, banyak lagi perkara-perkara negatif yang terjadi kat luar tu. Kita kena ambil tahulah. Okay. Yang kedua, kita sebagai ibu bapa tolong selalu peka dengan keselamatan anak-anak. Jangan sampai, orang kata biar anak tu menangis, jangan kita yang menangis. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, na'udzubillah min zalik lah kan, kalau terjadi pada keluarga aku ataupun keluarga anda. Ini pendapat peribadi aku lah. Pendapat peribadi aku kalau terjadi kan, kita jangan singkirkan mereka yang dah membuat kesilapan. Okay? Memang kadang-kadang perbuatan dia tu salah di sisi agama, di sisi undang-undang, dan kita pun marah. Tapi tak boleh lah sampai kita memutuskan tali silaturahim kita dengan diorang, ataupun putuskan hubungan dengan diorang terus. Buang diorang, biar diorang hanyut terus dengan kesalahan-kesalahan diorang tu, tak boleh. Kita seharusnya membimbing diorang supaya diorang tak melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Contohnya macam Aida ni tadi lah. Sebab kalau kita tak bimbing diorang, ada satu makhluk lagi yang akan bimbing dia. Yang ni korang tahulah siapa. Kalau kita dating 2 orang, seorang lagi, satu lagi ada orang ketiga kan, siapa kan, korang tahu lah siapa. So
Ini pendapat peribadi aku lah kan. Pendapat korang aku tak tahulah. So korang kalau nak beri pendapat bolehlah share dekat komen box kat bawah. So itu saja daripada aku malam ini. Aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang bertajuk hilang ni. Dan pada korang yang nak berkongsi kisah dengan aku, boleh hantarkan ke email aku acapsitukancerita@gmail.com, ataupun follow je aku punya social media semua, hantar dekat DM. Ataupun korang boleh join aku punya Telegram channel Bilik Seram Si Tukang Cerita. Dan korang boleh hantar mesej ataupun boleh voice chat pada aku kat sana. Dan insyaAllah cerita-cerita yang aku dapat nanti aku akan baca dan aku akan siarkan dalam channel ni. Okay. Dan sampai sini sajalah pertemuan kita untuk malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa di next coming video. Aku doakan korang semua sihat, sentiasa gembira bersama keluarga yang tercinta. Stay safe guys. Dan aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. #SeramTime.